Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, kini kembali untuk tahun yang ketiga. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum Hari Raya tahun ini. Metod Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan ni, kita hanya ada 3 batch sahaja. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang, Southeast Asia. Siapa lagi? Eropah, Europe, sama lah tu. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berapa tu? Let's go. InsyaAllah. Yeah. Video kali ni ada lagi satu benda kelakar. Apa benda ni? Lately ni banyak benda kelakar ni. Masih lagi berkenaan dengan Menteri Indonesia. Okey, bukan semua menteri lah. Bukanlah aku nak kata satu kerajaan tu yang kelakar. Okey, ni salah seorang daripada Menteri Indonesia lah. Iaitu Menteri Penyelaras Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Menko PMK, iaitu Muhajir Effendi. Okey, ingat kan nama dia kan? Okey. Menuduh Malaysia nak claim budaya apa? Reog. Sorry, aku tak tahu nak sebut dia dengan proper sebutan. Reog kot. Ejaan dia REOG. Ataupun nama penuh dia lah, nama yang digazetkan dan sebagainya lah, iaitu Reog Ponorogo sebagai warisan budaya tidak ketara kepada Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, atau nama pendek dia adalah UNESCO lah. Okey. Mungkin macam tak faham sangat kan. Okey, dipendekkan cerita lah. Menteri Indonesia ni dia tuduh Malaysia nak claim budaya apa Reog Ponorogo ni sebagai Malaysia punya melalui UNESCO. Okey. Pak Menteri, apa tadi nama dia? Bapak Muhajir. Okey, Bapak Muhajir budaya Reog tu apa? Sorry aku orang Malaysia tau. Okey, aku orang Malaysia, aku dilahirkan di Malaysia, bapa aku orang Malaysia, mak aku orang Malaysia, nenek aku, tok aku orang Malaysia, moyang aku semua. Memang aku orang Malaysia lah cerita dia. Memang tanah tumpah darahku ni memang dekat bumi Malaysia lah. Sorry, aku tak pernah dengar langsung budaya Reog Ponorogo ni. Minta maaf macam mana boleh kata tiba-tiba Malaysia nak claim ni? Mana kau dengar ni? Siapa yang cakap ni? Aku dah tanya tahu beberapa orang kawan-kawan aku tahu. Okey, baik yang tua, baik yang muda, baik yang perempuan, lelaki yang dah hidup lama, baru hidup kejap. Aku tanya diorang, tahu tak budaya Reog ni? Diorang tak tahu. Tak tahu. Aku adalah tanya diorang juga kan, budaya Malaysia ni apa yang engkau tahu? So diorang cakap macam joget, macam zapin, macam apa ni, inang lah, apa benda, wayang kulit, benda tu lah. Tapi aku tanya diorang lain sekali, betul tak pernah dengar Reog Ponorogo? Tak pernah. Lepas tu diorang siap cakap bunyi pun dah macam bukan Malaysia dah. Jadi apa kejadahnya yang kita nak kena tahu pula? Jadi aku pun buat sedikit research. Sebab serius babe, aku tak tahu apa benda budaya Reog ni. Aku tekan dekat Google. Okey, Reog, okey, Ponorogo, okey, pap, dia keluar dekat situ. Bila aku tengok, ini ke? Sorry lah Pak Menteri Bapak Muhajir. Okey, Reog Ponorogo ni memang bukan Malaysia punya, dan juga memang tak ada kena-mena dengan Malaysia, dan Malaysia memang tak nak tuntut pun, tak nak claim pun.
Itulah dia memang. Ni bukan Malaysia punya ni. Siapa yang nak claim ni? Dan aku percaya lepas aku tunjuk video ataupun gambar sebenar budaya Riok Ponorogo ni, aku yakin orang-orang Malaysia sendiri akan cakap, ini bukan budaya kita ni. Bila masa yang kita nak kena claim pula ni? Bila masa yang kita nak claim ni? Memang bukan kita punya budaya pun. Kenapa kita nak claim? Dan aku nampak dekat sini, isu ni berbangkit sebenarnya adalah kerana niat Malaysia nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN, yang mana salah seorang daripada Menteri Indonesia juga, dia menolak cadangan ni dan menyatakan bahawa bahasa Indonesia yang lagi sesuai. Ingat kita nak naikkan adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Tapi dia cakap bahasa Indonesia lagi sesuai. So benda ni mungkin ada kena mengena. Tapi pada aku ini tuduhan yang sangat-sangat kelakar lah. Dia bukannya tuduhan yang kurang ajar ke yang... betul, tuduhan yang tak berasas langsung. Dan pada aku, ianya adalah sangat kelakar. Bagaikan tiba-tiba kalau Malaysia nak claim yang hantu sundel bolong itu adalah hak milik Malaysia. Padahal semua orang tahu itu adalah hak milik Indonesia. Jadi aku tak ada apa nak cakap, aku cuma kelakar lah. Tapi macam bapak-bapak menteri Indonesia, dah dua dah ni, hati-hati sikit lah, bila nak buat statement. Kononnya mungkin ada salah faham di situ ya kan, mungkin ada sedikit ketidakpuashatian, tapi janganlah tuduh melulu. Ni macam dah fitnah dah ni. Kalau boleh bagi bukti lah. Siapa daripada Malaysia yang claim, yang cuba nak claim budaya Riok Ponorogo ni, sorry kalau aku salah sebut sebab memang bukan budaya Malaysia pun, boleh bagi tahu nama menteri ataupun nama siapa-siapa daripada Malaysia yang katanya nak claim dekat UNESCO bahawa budaya Riok Ponorogo ni adalah hak milik Malaysia. Tolong bagi tahu, ataupun mungkin rakyat Indonesia sendiri bantulah aku, bantu aku bagi tahu, bantu juga bapak-bapak menteri korang ni, carikan siapa daripada Malaysia yang cuba nak claim budaya Riok Ponorogo ni adalah hak milik Malaysia. Bukan claim sikit-sikit, babe. Claim dekat UNESCO ni. Aduh, aku bab-bab patriotik, semangat nasionalisme ni memang aku sensitif, babe. Dah lah pasal bahasa Melayu tu kan, ni tiba-tiba pasal budaya yang aku rasa Malaysia dah memang kaya dengan budaya kita orang sendiri dan memang berasal pada Malaysia, dan kita pun tak perlu nak curi orang punya budaya lepas tu nak claim budaya orang tu kita punya budaya. Kita pun tak perlukan semua benda tu sebab kita ada benda-benda yang lagi penting untuk kita nak fokus sekarang ni. Jadi sedikit kesimpulan yang aku nak bagi tahu dekat korang lah. Sifat benci ataupun ketidaksukaan lah, bahasa berlapik dia kan, Indonesia terhadap Malaysia ni, dia bukanlah orang kata benda yang secara menyeluruh. Aku rasa memang bukanlah satu Indonesia dengan dia punya Perdana Menteri, dengan dia punya Presiden, dia punya menteri, rakyat-rakyat semua berapa puluh juta tu, bukannya semua benci Malaysia pun. Segelintir, memang sangat-sangat segelintir sahaja daripada kalangan rakyat Indonesia ni yang macam tak puas hati dengan Malaysia lah. Tapi ini macam dah berjangkit dekat menteri, babe. Jadi something else ni. Sedangkan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia memang tak ada masalah langsung. Dan bukannya Perdana Menteri yang sekarang saja. Daripada dulu-dulu, zaman Perdana Menteri yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah yang ke-9 ini, tak ada langsung masalah dengan mana-mana presiden daripada Indonesia. Jadi kalau yang di atas tu tak ada masalah, kita yang bawah-bawah tu kalau boleh janganlah ada masalah kan. Apa yang kita nak rebut-rebutkannya? Mati nanti masuk kubur kan, tak ada apa-apa yang kita bawa nanti, bahasa ke budaya ke, tak ada. Mati habis. Jadi kesimpulannya dekat sini itulah, tak payahlah sampai nak tuduh-tuduh macam ni. Benda isu kecil je pasal bahasa tu pun, itu pun dah ada perbincangan antara Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden Indonesia. Jadi biarlah yang dekat atas-atas tu berbincang sesama diorang. Kita rakyat ni, benda yang baik kita terima saja. Benda yang ada benefit untuk kita, ada kelebihan untuk kita, kita terima saja. Tak perlu nak ada perasaan dendam dan sebagainya lah. Tak elok ni, hati busuk ni. So korang boleh share video ni. Sorry lah, mungkin rakyat Malaysia sendiri boleh declare ramai-ramai dekat ruangan komen, cakap korang tahu tak budaya yang aku cakap tadi tu, Riok Ponorogo ni, korang tahu ke tak, dan adakah korang rasa ini adalah budaya Malaysia? Tolong beritahu kat ruangan komen, dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang losing
untuk notification video-video pada channel YouTube Raid Summit, InsyaAllah selepas ini. Okey, siapa yang nak kurus sebelum raya boleh join Lemak Tulin. Kita ada lagi 2 batch saja. Kalau korang nak kurus sebelum raya lah. Kalau korang nak raya dengan perut korang yang gendut dan borai, suka hati korang. Mantapkan amal ibadah kita, jagalah kesihatan, dan insya-Allah kita improve diri kita supaya kita selesa lah, kita lagi happy lah untuk nak menuju ke akhirat yang kekal abadi. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Oh, last. Aku sayang Indonesia. Jangan risau. Aku tak benci pun Indonesia. Favorite band aku adalah Noah. Tak bisakah kau menungguku.